Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala jahala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. Ini hadis yang kedua daripada kitab Siyam, daripada kitab Bulughul Maram, iaitu berkenaan dengan puasa hari Syak. Hadis diriwayatkan daripada hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qad man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Ini barang siapa yang berpuasa pada hari yang disyakkan padanya, adakah hari itu hari Ramadan ataupun bukan Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka sesungguhnya ia telah derhaka akan Abul Qasim, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia telah meriwayatkan secara ta'liq dengan lafaz man shama yauma syak faqad asa Abul Qasim. Ini barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah menderhakai Abul Qasim, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali, apa tu hari syak? Jadi hari syak dalam mazhab kita ada dua rupa lah, ada dua rupa wajah, ada dua gambaran. Iaitu gambaran pertama, hari syak ni adalah 30 Sya'ban, iaitu hari ke-30 Sya'ban. Apabila pada malamnya, malam 30 Sya'ban tu dalam Islam kita mula malam dulu, lepas tu baru siang. Jadi hari yang ke-30 Sya'ban, apabila pada malam 30 Sya'ban tersebut langit cerah tetapi tidak dilihat anak bulan. Langit cerah tapi tidak dilihat anak bulan. Dan orang ramai berbicara berkenaan dengan lihat anak bulan. Maknanya berlaku isya'ah. Maknanya ada khabar angin bahwasanya anak bulan dilihat. Tetapi tidak ada seorang pun yang membuat penyaksian melihat anak bulan. Jadi bila berlaku macam tu, esok tu dinamakan sebagai hari syak. Jadi hari syak ni bukan semata-mata 30 Sya'ban, hari yang ke-30 Sya'ban, tapi ada kait, iaitu hari yang ke-30 Sya'ban yang mana pada malamnya langit cerah tetapi tidak dilihat anak bulan. Dan berlaku khabar angin, ada orang melihat anak bulan tapi tidak ada seorang pun yang melakukan penyaksian. Ini keadaan yang pertama. Adapun gambaran yang kedua, ada orang lihat anak bulan yang membuat penyaksian, tetapi orang yang melakukan penyaksian tersebut orang yang ditolak syahadah dia. Orang yang ditolak syahadah dia seperti kanak-kanak, orang fasik, perempuan, budak-budak, kanak-kanak tadi, kanak-kanak, orang fasik, perempuan ataupun hamba. Jadi penyaksian mereka ni ditolak. Sebab yang dimaksudkan dengan al-ikhbar dalam hadis yang kita akan baca nanti, dalam hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar bagi tahu, akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat anak bulan. Jadi ulama khilaf, adakah al-ikhbar di sini ikhbar syahadah ataupun ikhbar riwayah. Jadi dalam mazhab kita ikhbar di sini adalah ikhbar syahadah. Jadi bila ikhbar syahadah, maka tidak syaratnya mestilah laki-laki, dan syarat dia orang tu merdeka, bukan hamba, bukan perempuan. Baik. Jadi syahadah perempuan tidak diterima, syahadah fasik tidak diterima, kanak-kanak tidak diterima. Jika mereka yang buat penyaksian, dan maka hari keesokannya dinamakan sebagai hari syak. Jadi dalam mazhab kita berpuasa pada hari syak, hukum dia haram. Hukum dia haram. Kerana berdalilkan dengan zahir hadis ni lah, yaum syak, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang kita baca semalam, iaitu man shoma la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kerana melihat berdalilkan zahir hadis Ammar bin Yasir dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di dalam hadis ni disebut faqad asa Abul
Abul Qasim. Jadi al-isyan dalilun tahrim. Dalilun ala tahrim. Sebab disebut derhaka. Maka sesungguhnya dia telah menderhakai Abul Qasim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni disebut hadis apa ni? Hadis apa? Perkataan sahabat dinamakan hadis hadis mauquf. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Apa yang kamu sandarkan kepada para sahabat daripada perkataan, daripada perbuatan, maka dikenali hadis tersebut dengan hadis mauquf. Jadi hadis ni hadis mauquf sebab perkataan sahabat, tapi mengambil hukum marfu'. Marfu'. Kerana apa yang disebutkan ni bukanlah min kibali ra'yihi, bukan daripada ra'yi sahabat. Sebab dia berkaitan dengan isyan, berkaitan dengan derhaka. Begitu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang selepas mati. Jadi semua tu sahabat ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang ulama sebut berkenaan dengan hadis ni, faedah ditakhsiskan nama Abul Qasim, yang mana Ammar bin Yasir dia sebut faqad asa Abul Qasim. Jadi apa faedah disebut Abul Qasim? Dia tak sebut faqad asa an-nabi, tak sebut faqad asa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi disebut faqad asa Abul Qasim. Di sini ada faedah dia, itu isyarat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang membahagi-bahagikan hukum kepada hamba-hamba Allah Taala ni. Qasim yang membahagikan. Disebut kunyah Nabi. Itu ada isyarat bahawa Nabi lah yang membahagi-bahagikan hukum pada hamba-hamba Allah Taala ni dari segi masa ataupun tempat dan juga selainnya. Jadi di antara masa yang diharamkan untuk berpuasa adalah puasa hari Syak. Itu dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Jadi di sana ada khilaf, berbeza dengan mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berkata larangan di sini, larangan tidak boleh berpuasa pada hari Syak ni sekiranya dia berpuasa kerana ihtiyat, kerana nak jaga-jaga, takut hari Syak ni merupakan satu Ramadan. Jadi dia berpuasa tu puasa Ramadan. Faham kan? Jadi sebab sekarang ni hari Syak, adakah hari ni puasa Ramadan ataupun satu Ramadan ataupun 30 Syakban. Jadi dia berpuasa pada hari tersebut puasa Ramadan. Dia ihtiyat, nak jaga, maknanya dia nak kejar ataupun menyusuli Ramadan dengan puasa dulu sebelum tu. Sebab takut-takut hari Syak tu merupakan satu Ramadan. Jadi di situ larangan dia. Adapun kalau puasa sunat semata-mata ataupun orang tu memang dah kebiasaan dia puasa di akhir bulan, lepas tu berbetulan puasa di akhir bulan tu kena pada hari Syak, jadi orang ni tak ada masalah. Faham tak? Orang ni tak menjadi satu kesalahan, dia boleh berpuasa. Yang tak bolehnya puasa wajib, puasa Ramadan. Kerana illah yang mereka sebut, iaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kerana nak elakkan daripada menambah bilangan puasa Ramadan. Jadi kalau dia puasa hari awal, maka akan bertambahlah bilangan Ramadan. Jadi pertambahan bilangan Ramadan tu akan berlaku kalau dia niat di situ puasa Ramadan. Adapun puasa sunat, maka tidak ada larangan padanya. Itu mazhab mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Adapun mazhab Ahmad bin Hanbal, di sisi mereka wajib pula puasa hari Syak. Wajib puasa hari Syak. Dia ada beberapa akwal. Jadi antara kaul yang masyhur dalam mazhab Hanbali, yang mukhtar, yang dipilih di sisi kebanyakan syuyukh mazhab mereka, iaitu wajib puasa pada hari Syak sekiranya malam tu ada langit tak cerah. Maknanya langit mendung ataupun ada ghubar, jadi tak nampak anak bulan. Jadi pada ketika tu wajib puasa pada hari Syak. Dan kalaulah ditakdirkan hari Syak tersebut merupakan memang betul satu Ramadan, maka memada puasa tersebut. Kerana bersandarkan hadis yang lain. Hadis lepas ni Nabi kata idza ra'aitumuhu fasumuh wa idza ra'aitumuhu fa'aftiruh fa in ghumma alaikum faqdurulah.
Jadi depa berdalilkan dengan perkataan Nabi faqdurulah. Jadi kalimah faqdurulah ada dua makna. Antara makna faqduru adalah dengan makna at-takdir. Dan antara makna faqduru dengan makna dayyiqu, dengan makna sempitkan bulan tersebut. Maknanya kira Syaban 29 hari je. Jangan kira 30. Faham? Kira Syaban 29 hari, jangan kira 30. Jadi jumhur menolaklah, kita akan tengok nanti. Tapi itu antara dalil mazhab Hanbali. Sebab dia ambil faqdurulah dengan makna dayyiqu. Maknanya hitunglah bilangan Syaban tu 29 hari sahaja. Maka esoknya tu wajib puasa. Esoknya hari Syak tu wajib puasa. Lepas tu hadis ammar ni macam mana pula? Kata siapa yang berpuasa pada hari Syak maka dia telah derhaka akan Abul Qasim. Jadi dia tanggung hadis Ammar bin Yasir ni, dia tanggung pada masalah hari Syak yang mana pada malamnya langit cerah. Dia tanggung hari Syak yang mana pada malam 30 Syaban tu langit cerah tapi tak nampak anak bulan. Di sini larangan dia. Adapun kalau langit tak cerah, ada halangan, ada kesamaran, mendung ataupun ada gubar dan sebagainya, maka wajib puasa esok tu. Bukan tak sampai hadis. Apa ada hadis tapi kepahaman berbeza-beza. Itu berkenaan dengan Yaumul Syak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lupa nak sebut, ada di dalam riwayat yang lain ada kisah berkenaan dengan perkataan yang dituturkan oleh Ammar bin Yasir. Maknanya Ammar bin Yasir, dia duduk dengan ada sahabat-sahabat dia. Lepas tu didatangkan kepada dia daging. Lepas tu dia kata makanlah, kulu. Lepas tu ada sebahagian kaum yang ada bersama-sama dengan dia, dia tak mau makan. Dia kata inni shaim, aku berpuasa. Jadi bila Ammar bin Yasir dengar perkataan tu, dia cakap siapa yang berpuasa man man shoma yauman syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sungguh dia telah derhaka akan Abul Qasim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqaduru lah wa li Muslim fa in ughmiya 'alaikum faqaduru lahu 30 walil Bukhari fa akmilul iddata 30 wa lahu fi hadisi Abi Hurairah fa akmilu iddata Sya'ban 30. Baik. Jadi dalam hadis Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu melihatnya, yakni kamu melihat anak bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihat anak bulan Syawal, maka berbukalah, maknanya berayalah. Dan fa in ghumma alaikum, maka jika ada kesamaran ke atas kamu, faqdurulah, maknanya maka hitunglah bulan Syaban tu 30 hari. Baik. Di sinilah yang kita sebut tadi, perkataan faqdurulah, yang mana Al-Hanabilah dia berdalilkan dengan perkataan faqdurulah. Faqdurulah dengan mana ai fadayyiqu, dengan maksud sempitkan, maknanya hitungkan Syaban tu 29 hari. Dibawa maksud faqdurulah dengan makna dayyiqu, yakni dayyiqu lahul adad, maka sempitkan, hitungkan adat jumlah Syaban tu 29 hari. Jadi esoknya satu Ramadan. Baik. Jadi jumhur berbezalah dengan pandangan ni, sebab maksud faqdurulah di sini adalah dengan makna takdir. Maknanya takdirkan bulan Syaban tu 30 hari, seperti mana riwayat-riwayat yang disebut selepas ni. Tu sebab antara sebab didatang Ibnu Hajar
Al-Asqalani, sahibul kitab ni datangkan hadis wali Muslim, fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasin. Hak tu maksud faqduru lah. Itu dia sebagai tafsiran bagi riwayat tadi. Dan bagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, fa akmilul iddata salasin. Dan ada lebih jelas lagi, fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Jadi ini sebagai tafsiran daripada faqdurulah. Jadi hadis daripada Ibnu Umar ni, yang pertamanya dhamir pada idza ra'aitumu tu, itu kembali kepada hilal. Kembali kepada hilal yang difahami daripada kenyataan hadis. Yang difahami daripada kenyataan hadis. Maksud yang pertama, domain yang pertama, idza ra'aitumu tu hilal Ramadan. Dan wa idza ra'aitumuhu yang kedua, domain di situ kembali kepada hilal Sya'ban yang difaham daripada siyak. Yang difaham daripada siyak seperti mana firman Allah Taala, inna anzalnahu. Sebab kalau ikutkan domain mesti ada marji' dia, tempat kembali domain. Tapi sekarang ni tak sebut pun marji' domain, tiba-tiba datangkan domain. Dia faham kan? Jadi dia dah maklum dan difahami daripada siyak. Seperti mana firman Allah Taala, inna anzalnahu. Jadi hu dekat anzalnahu tu apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Difaham daripada siyak. Jadi apabila kamu lihat anak bulan, maka berpuasalah. Dan apabila kamu lihat anak bulan, tadi anak bulan Ramadan, yang ni anak bulan Syawal, maka berbukalah. Jadi syariat dia ta'liqkan, dia gantungkan hukum ni dengan ru'yah. Sebab tu kita lihat, kita akan tengok anak bulan. Kita akan tengok anak bulan. Jadi bila di tempat ni nampak anak bulan, maka tempat ni akan berpuasa. Jadi siapa yang faham syariat ni, menunjukkan syariat ni bukan kita punya. Syariat ni Allah Ta'ala punya. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala letak hukum macam ni. Jadi kalau tempat ni nampak anak bulan, kita akan puasa. Tak nampak, kita akan berbuka lagi lah sampailah nampak anak bulan. Seperti mana yang berlaku hari tu, Muhammad sallallahu alaihi tempat ni nampak anak bulan, tiba-tiba Sudan tak nampak anak bulan. Ada rubal kot. Allah. Jadi disempurnakan 30 Sya'ban. Baik. Dan di dalam hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam hadis ni ada disebut dua cara untuk menentukan bulan Ramadan. Dua cara secara umum untuk menentukan bulan Ramadan, seperti mana yang kita mengaji dalam fiqh. Yang pertama apa dia? Nampak anak bulan. Dan yang kedua sempurna Sya'ban 30 hari. Jadi dalam hadis ni ada kedua-dua cara tersebut. Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kamu lihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Ini cara yang pertama, iaitu sabit bulan Ramadan. Yang pertamanya ala sabilil umum, yang pertama dengan melihat anak bulan. Dan yang kedua iaitu dengan istikmalu Sya'ban salasin, sempurna Sya'ban 30 hari. Itu pada kata fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jadi daripada sinilah ulama istinbat dapat ambil hukum cara sabitnya bulan Ramadan. Jadi perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat yang lain kalau kita lihat, wali Muslim fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasin, walil Bukhari, dan bagi Bukhari fa akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah bilangan tu 30 hari. Dan bagi Bukhari juga pada hadis Abu Hurairah fa akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tu 30 hari. Maka inilah dia mentafsirkan riwayat yang menyebut faqdurulah. Makna faqduru kat situ kan dengan makna dayiku, tapi dengan makna takdir. Maka takdirkan, hitungkan Sya'ban tu 30 hari. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ar-ru'yah di sini kata ulama adalah ru'yah basariyah, iaitu lihat dengan pandangan mata kepala. Idza ra'aitumuhu fasumu. Itu ru'yah di sini adalah ru'yah mata kepala. Adapun ru'yah dengan sebab mimpi, itu tidak dikira. Kalau dia mimpi kata ada orang bagi tahu dia esok puasa, itu tidak dikira. Sebab ru'yah di sini adalah ru'yah basariyah.
Wallahu alam. Okay, setakat tu je. Hari ini kita ambil 2 hadis. Jadi kita akan sambung pula dengan hadis yang keempat dan juga kelima esok insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis